Salam sejahtera dan salam perpaduan bersama saya Magdalena Depol dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 12 Disember 2022. Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan diharapkan dapat memberi perhatian sepenuhnya dalam menangani permasalahan rakyat, khususnya di kawasan luar bandar di negeri ini. Ia bagi memastikan kebajikan masyarakat di kawasan itu terus terbela. Dan harapan kita supaya ahli-ahli parlimen yang dilantik sebagai timbalan Menteri Persekutuan ini dapat memberikan tumpuan ataupun mengambil perhatian permasalahan-permasalahan kita yang ada di negeri Sabah ini untuk dibawa di peringkat persekutuan. Adun Bingkur yang juga pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik menyatakan demikian selepas merasmikan Karnival Kesenian Pedalaman Atas peringkat negeri di Keningau. 3 kategori dipertandingkan dalam karnival ini iaitu tarian rampayan, tradisional Melayu serta bengkel ekspresi gerak dan irama melibatkan 11 penyertaan daripada sekolah rendah dan menengah. Bagi kategori sekolah menengah dimenangi SMK Gunsanad Asrama, tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi SMK Kemabong dan SMK Gunsanad. Sementara bagi kategori sekolah rendah SK Kampung Keningau Muncul Johan, manakala SK St. Francis Xavier dan SK Bingkur masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperlihat nilai toleransi dan kebersamaan serta stabil dan kukuh. Barisan Kabinet itu juga dilihat lebih baik dengan mengenepikan kepentingan blok yang biasanya menjadi induk dalam pemilihan jemaah menteri. Menurut Adun Balong Datuk Hamid Awang, selain itu ia dilihat sebagai usaha untuk membawa perubahan dan suara rakyat seiring dengan gagasan yang dibawa oleh Kerajaan Perpaduan. Ini adalah satu kabinet perpaduan ya, di mana ia merangkumi keseluruhan ya masyarakat dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang terlibat di negara kita inilah, dan kita doakan mudah-mudahan Kerajaan Perpaduan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini akan dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk membela untuk nasib rakyat di negara kita yang makmur, aman dan harmoni ini insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM dalam program Hatan Perdana di Kampung Batu 22 Rancangan Apas, Balung Tawau. Seramai 83 kanak-kanak menyertai program ini selepas 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Tak terasa sakit apa-apa, lepas itu ada sikit je. Abang itu ajar baca Al-Fatihah dalam hati. Lepas itu tarik nafas. Takut juga. Berjalan. Sakit. Boleh tahanlah. Boleh. Alhamdulillah bilang. Saya sudah gembira. Takut. Apa yang adik baca surah untuk supaya adik tak rasa takut? Al-Fatihah. Saya rasa gembira hari ini sebab sudah berkhatan. Beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan 56 jangkitan baharu semalam, menurun 21 kes berbanding Sabtu, manakala 1 kes kematian dilaporkan di Lahad Datu. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penurunan kes baharu sejajar dengan jumlah sampel ujian yang lebih rendah iaitu 907 berbanding 1,343 sebelum ini dengan kadar penularan 6.17%. 2 daerah mencatat kes baharu 2 angka iaitu Kota Kinabalu dan Tuaran. 17 daerah lagi tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. 54 kes berada dalam kategori 1 dan 2 serta masing-masing 1 kes dalam kategori 3 dan 4. Pelan Strategik Pembugaran Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia 2022-2024 menggariskan 6 objektif utama. Ia bagi memperkasa, membugar dan menggilap imej usia.
6 objektif yang digariskan ialah pembangunan semula bangunan usia, penubuhan pusat pembangunan komuniti usia, pembugaran inisiatif dakwah dan pendidikan usia, penjanaan dan peningkatan ekonomi usia, pewujudan sistem pengurusan dan pangkalan data digital usia serta pemerkasaan pusat latihan dakwah usia. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kesemua objektif utama itu perlu dipikul bersama semua ahli usia di semua peringkat bagi mengembalikan semula kegemilangan usia di negeri ini. Sudah pasti dengan pelan yang diatur secara baik ini akan meletakkan usia sebagai salah satu NGO Islam yang akan dapat membantu kerajaan yang ada pada hari ini di dalam memperkasakan syiar Islam, khususnya dakwah kepada umat Islam yang ada di Malaysia. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Usia Bahagian Tawau kali ke-36 2022 di Tawau. Datuk Nizam yang juga naib yang di-Pertua Usia berkata, usia yang diterajui oleh Datuk Sepawi Ahmad juga telah mengambil pelbagai langkah strategik dan pelan tindakan dengan slogan bersama mengembalikan kegemilangan usia. Beliau berharap kepimpinan usia di semua peringkat dapat bekerjasama dan bersatu dalam menjayakan matlamat tersebut. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM berjaya melaksanakan 3 siri latihan OSTEC bagi tahun 2022 melibatkan perairan Sulu dan Laut Cina Selatan. Selain latihan itu, TLDM juga berjaya menjalankan 8 siri latihan Perang Borneo tahun ini. Menurut Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Sabri Zali, Armada Timur sentiasa memastikan pengoperasian maritim kekal siap siaga menggunakan aset sedia ada. Beliau optimis perolehan kapal tempur pesisir pantai dan perolehan kumpulan kedua kapal misi pesisir pantai di perairan Sabah dapat memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Penugasan operasi ini perlu disusun atur dengan sesuai dengan sempurna supaya jumlah kapal yang terlibat dalam pelaksanaan eksersis seumpama ini dapat dimaksimumkan. Apa yang kita dapat capai daripada pelaksanaan siri eksersis ini, saya rasa ia adalah satu perkara yang dapat kita banggakan dalam peningkatan kompetensi warga TLDM secara amnya, warga Armada Timur secara khasnya. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media selepas penutupan latihan OSTEC siri ketiga 2022 di Sandakan. Siri akhir latihan OSTEC 2022 yang bermula 2 Disember lepas membabitkan 12 kapal TLDM, 2 bot tempur laju, 2 helikopter operasi maritim, 2 pesawat sistem udara tanpa pemandu Scan Eagle, 2 pesawat Hawk dan 2 pesawat Sukhoi Tentera Udara Diraja Malaysia. Dalam pada itu, Laksamana Madya Datuk Sabri memberitahu TLDM menyambut baik usaha Kementerian Pertahanan untuk meneliti semula projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Langkah itu mampu memberi impak positif terhadap kesiapsiagaan anggota keselamatan untuk memperkukuh dan menjamin keselamatan persempadanan negara. Beliau juga berharap kerajaan mempertimbang untuk menambah bajet pertahanan bagi membolehkan penyediaan kemudahan pertahanan yang mapan. Kita mengharapkan agar usaha untuk merealisasikan perolehan LMS batch kedua yang juga telah banyak kali diwar-warkan dan diperkatakan akan juga dapat diteruskan untuk peruntukan pertahanan ditingkatkan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh semua di dalam Parlimen, dinaikkan kepada sekurang-kurangnya 1.5% daripada GDP negara. Sabtu lalu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan komitmen untuk meneruskan projek berkenaan namun memerlukan penelitian semula dan beliau akan mendapatkan taklimat berkaitan projek berkenaan dalam tempoh terdekat. Graduan institusi pengajian tinggi perlu menguasai bahasa Inggeris bagi memastikan kebolehpasaran mereka di peringkat antarabangsa. Penguasaan bahasa itu penting kerana ia merupakan bahasa perantau yang digunakan di seluruh dunia.
Pro-Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Tan Sri Azman Hashim berkata, dengan penguasaan bahasa tersebut mampu meningkatkan peluang para graduan untuk mendapat pekerjaan di luar negara. Beliau berucap dalam Majlis Convocation UMS ke-24 sidang ketiga di Dewan Chancellor UMS Kota Kinabalu. Dalam pada itu, selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Azman mengingatkan graduan agar menjauhi budaya rasuah yang boleh merosakkan prestasi dan kerjaya serta mencalarkan nama baik negara. Sementara itu, graduan yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menamatkan pengajian dengan jayanya. Sebenarnya banyak lagi talent, banyak lagi pemimpin pelajar yang sangat powerful di UMS. Tapi saya rasa sangat honored lah dapat dipilih selaku alumni and untuk anugerah peringkat emas alumni ini. Sebenarnya saya pun sangat struggle lah untuk juggling between semua commitments. Tapi saya rasa sangat syukur sebab saya ada supportive punya family members dengan lecturer-lecturer. Di sini orang-orang dia memang friendly, senang untuk bergaul. Banyak sudah kawan-kawan saya di sini orang-orang Sabahan, ada juga dari Timor Leste, dari China juga. Tapi most of all orang-orang Sabah di sini memang friendly lah. Sampai saya pun sendiri terikut-ikut bahasa Sabahan juga. Majlis Convocation UMS ke-24 bagi sidang ketika ini menyaksikan seramai 845 graduan termasuk 4 graduan dari luar negara melibatkan Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan serta Fakulti Psikologi dan Pendidikan. Sempena World Arthritis Day yang disambut pada setiap 12 Disember setiap tahun, individu yang mengalami sakit sendi dinasihatkan agar segera membuat pemeriksaan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, rawatan awal penyakit radang sendi berupaya mencegah komplikasi seperti kecacatan anggota tubuh badan. Jelasnya, terdapat 100 jenis penyakit radang sendi yang boleh menimpa kepada sesiapa sahaja tanpa mengira umur dan jantina sehingga memberi kesan kepada kesihatan mental seperti masalah kemurungan dan keresahan. Sebenarnya arthritis ni ada 100 jenis penyakit. Jadi mengikut kepada jenis penyakit. Kalau sakit yang boleh dirawat dan sembuh sepenuhnya boleh. Tapi ada penyakit yang disebabkan reaction antibody di dalam badan. Jadi yang ni mungkin kita cuma mengurangkan komplikasi dia. Beliau ditemui media selepas merasmikan program World Arthritis Day 2022 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Rosnani melarang pengambilan ubat-ubatan alternatif dan tidak diiktiraf Kementerian Kesihatan yang boleh menyebabkan kesan sampingan seperti kerosakan buah pinggang dan hati. World Arthritis Day dilancarkan pada tahun 1996 bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai tanda-tanda awal penyakit radang sendi. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Magdalena Depol. Salam sejahtera dan salam perpaduan.